Panelis yang kedua adalah Puan Sharifah Muhammad Jahaya, isteri kedua yang mempunyai 6 orang anak. Beliau merupakan peguam bela, peguam cara dan juga peguam syar'i yang berasal dari Pulau Pinang, sekarang tinggal di Permatang Pauh. Puan Sharifah adalah founder ataupun pengasas kepada Kelab Bimbingan Poligami di FB dan juga merupakan pengerusi We Care Organisation WCO. Jadi kalau kita tengok kepada statistik yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji daripada universiti ataupun pengkaji-pengkaji sosiologi, kita dapat lihat bahawa kadar tertinggi orang pergi berkahwin di luar sempadan, di Thailand, di Indonesia dan sebagainya. Kenapa? Kerana ingin berpoligami, tetapi tidak sanggup melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama negeri-negeri, atau dengan kata lain tidak mahu menurut prosedur undang-undang. Jadi kepada sahabat saya, adinda saya yang dikenali sebagai Kak Poh ni, walaupun saya kakak, tapi saya sebut dia Kak Poh. Sebenarnya orang yang pergi poligami di Thailand ni, yang bernikah di Thailand ataupun di luar sempadan, adakah sebenarnya kerana mereka, minta maaf saya nak guna istilah ni, takut diketahui oleh isteri, ataupun merasakan undang-undang di Malaysia ni terlalu complicated untuk dipatuhi? Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mentang-mentang kita lawyer, semua masalah mat kita. Soalan masalah. Okey nah. Itu benda biasa bagi kami peguam syar'i untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan rumah tangga. Okey, ini isu panas lah berkenaan dengan kahwin di Thailand. Saya guna Thailand lah, saya tak guna Indonesia ke England ke, sebab ramai kita berada di sempadan Thailand. Tempat yang paling mudah kita bernikah Siam, kita pergi kahwin di Siam. Okey. Macam ni, kes kahwin Thailand ni sebenarnya banyak faktor. Banyak faktor kenapa lelaki atau wanita memilih Thailand, kahwin di Siam lah. Kita kata kahwin di luar sempadan. Kerana manusia ni terdiri daripada pelbagai sifat, masalah yang berbeza, sifat berbeza, perangai berbeza, dan mungkin faktor mereka kahwin di Thailand pun juga berbeza, reason yang berbeza. Jadi saya nak kata sebab takut bini ataupun takut diketahui bini itu mungkin peratusnya tak 100% lah. Jadi apa yang saya experience selama ini, ramai yang kahwin di Thailand ni sebab reason berbeza. Ada yang takut bini, maksudnya tak nak bagi bini tahu. Ada yang kahwin sebab masalah isteri tu baru masuk Islam. Ada juga kes yang saya buat, pengesahan nikah, ada kahwin di Thailand untuk memudahkan itu memudah cara lah, sebab mungkin di Malaysia ni prosedur agak mungkin lambat lah kan, lambat. Itu yang mereka hadapi. Sebab ada juga bukan semua poligami yang datang kepada saya untuk buat pengesahan nikah. Monogami pun ada, monogami pun ada. And then faktor-faktor mungkin dah terlajak terpaksa kahwin di Thailand. Jadi banyak sebab. Jadi soalan, adakah prosedur di Malaysia ni payah, rumit untuk permohonan poligami? Pada saya lah, pada peguam ni dia jawab senang lah, betul tak? Peguam dia jawab senang lah prosedur, sebab kita hafal prosedur. Tapi sebenarnya bagi lelaki-lelaki dan wanita yang nak kahwin di Thailand tu, mereka nampak rumitnya prosedur di Malaysia ni. Sebenarnya tak rumit pun. Okey, permohonan poligami hendaklah dibuat di under section 23 Undang-Undang Keluarga Islam. Setiap negeri ada undang-undang masing-masing, ada undang-undang masing-masing. Jadi kalau saya beramal di negeri Pulau Pinang dan Kedah, jadi kena follow
Pulau Pinang dan Kedah. Siapa yang tinggal di negeri masing-masing, nak apply permohonan poligami, ikut undang negeri masing-masing. Jadi sebenarnya tak payah pun buat permohonan di mahkamah. Masukkan pleading, kita nak plead apa, kan? Saya nak kahwin dengan si A dan saya ada isteri si B. Masukkan semua tu dan masukkan jumlah tanggungan kita, kena masukkan dalam permohonan kita. Dan siapa isteri kita dan siapa wali isteri kita dan siapakah berapa jumlah tanggungan yang kita akan tanggung selepas kita kahwin nanti. Dan adakah keizinan isteri diperolehi. Semua tu kena pelik dalam permohonan kita. And then file di mahkamah, serah pada isteri. Isteri pertama kena hadir ke mahkamah. Bakal isteri pun kena hadir ke mahkamah. Wali kepada bakal isteri pun kena hadir ke mahkamah. Jadi hakim akan inquiry lah dia orang ni. Semua akan disoal lah. Dan sekiranya hakim berpuas hati, dan hakim akan benarkan. Tak perlu pun isteri pertama kena izin. Kalau nak isteri pertama tak izin, tapi hakim bagi perintah. So, suami tersebut boleh berpoligami di Malaysia. Tak perlu pun ke Thailand. Tak perlu pun. Tapi untuk melalui semua ini, kaum lelaki tak mau, enggan. Sebab mungkin bila beritahu isteri, abang nak kahwin satu lagi lah dengan si Minah ni. Oh, terus piring terbang. Betul tak? Piring pula terbang. Terbanglah rumah kan? Betul tak? Tetapi sikap isteri pula, satu lagi yang saya nak bagi tahu para isteri. Perempuan ni kan, dia rumit sikit. Wanita, dia punya perasaan dan fikiran agak rumit. Selalu wanita akan marah suami apabila mengetahui suami kahwin di Thailand. Oh, abang tipu saya. Abang tipu. Tak percaya lelaki sampai mati. Sebab apa? Sebab kahwin di Thailand saja. Kan? Tetapi apabila suami bagi tahu, piring terbang, gaduh. Betul tak? Bergaduh. Maknanya yang mana satu wanita ni, habang pun salah, tak habang pun salah, dia semua salah. Jadi faktor sikap kita sendiri yang menyebabkan suami kahwin di Thailand. Itu sebenarnya. Baik aku kahwin sengap-sengap, dia tak tahan nak kahwin lah. Tengok janda tu segok cantik tak tahan nak kahwin ni. Sagi habang kat bini marah tak jadi kahwin. Kan? Jom pergi kahwin dululah. Bila kahwin dulu, lepas tu bini tahu, lagi piring terbang 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab menipu aku. Dia kata menipu. Suami kata saya tak tipu, saya tak maklumkan. Saya tak tipu tapi saya tak maklumkan. Berbeza. Jadi kalau suami yang pandai dia jawab, saya tak tipu tapi saya tak maklumkan. Berbeza dengan tipu. Berbeza. Jadi sebenarnya faktor kahwin di Thailand ni, saya ingin menasihatilah kaum lelaki dan wanita lebih baik buat permohonan poligami di Malaysia. Sebab kesan yang tidak baik ialah pada kaum wanita juga. Apabila kita berkahwin di Thailand dan suami ramai enggan buat pengesahan nikah, tiba-tiba isteri mengandung, apa akan jadi pada anak? Status anak. Sekiranya tiada surat nikah, anak itu dianggap sebagai anak tak sah taraf. Walaupun hakikatnya di segi hukum syarak, anak itu anak sah taraf. Tapi bila tak ada dokumen nikah tu, dia jadi anak tak sah taraf. Kan? Dan proses persekolahan anak, nanti pernikahan anak akan jadi payah. Akan jadi sukar. Yang ni kena fikir panjang. Dia nak kahwin 2 pun, nasihat saya pada kaum lelaki, nak kahwin 2, 3, kena fikir panjang. Wanita pun nak terjebak dengan lelaki yang suami orang ni, kena fikir panjang juga. Kena fikir panjang. Puan Syarifah isteri kedua, dia boleh kahwin bini kedua, tapi dia nasihat kita jangan kahwin jadi bini kedua. Kan? Dia boleh, kita tak boleh. Macam ni, sebenarnya bukan tak boleh, boleh. Tapi pastikan lelaki itu mau buat semua pengesahan nikah. Dia mau buat permohonan poligami, dia mau buat pengesahan nikah. Pastikan yang tu. Kalau yang tu dia tak mau buat, reject lah. Abang kalau saya kahwin dengan abang, mau tak buat pengesahan nikah? Mau tak mau? Nanti abang fikir dulu. Fikir dulu tu, reject terus lah. Reject terus. Jangan jadikan perasaan cinta itu, jangan perasaan cinta itu menenggelamkan akal kita. Sampai kita tak boleh fikir.
Kena waras. Tapi wanita ramai tak waras. Bila ada cinta tu, lelaki janji pun semua jadi. Okey. Jadi pada pandangan saya, banyak faktor lah orang kahwin Islam ni. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Sharifah ataupun Kak Pah kita. Ya. Tapi pengalaman saya sebagai pensyarah undang-undang selama 25 tahun ni menyaksikan banyak kisah-kisah poligami yang menyedihkan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Kak Pah tadi. Tapi yang lebih menyedihkan bila anak menjadi mangsa. Anak tak dapat surat lahir, sijil kelahiran, surat beranak, nak pergi sekolah masalah, dan kalau berlaku pula perceraian dan sebagainya, masalah tuntutan dan sebagainya semua tu kan. Jadi dinasihatkan dalam masa 6 bulan selepas balik daripada bernikah di luar sempadan itu, pergilah daftar. Dan ramai wanita, minta maaf saya tambah sikit ramai wanita menyangka kalau suami tak nak pergi, isteri tak boleh pergi. Tak. Isteri boleh pergi sendiri untuk daftar. Kemudian akan dipanggil oleh mahkamah, suami akan dipanggil ke mahkamah. Ya. Selepas 6 bulan, denda akan menjadi bertambah. Jadi ambil 6 bulan untuk kuatkan hati untuk pergi mendaftar di mahkamah. Ya. Selepas tu nanti Kak Pah akan jelaskan lagi lah. Okey.